Reunion bersama sekolah tahun lalu telah membuka lembaran baharu dalam hidup saya. Saya kembali bersua dengan seorang rakan lelaki. Sebenarnya, sejak dulu lagi dia menyukai saya. Namun tak pernah saya layan. Dia merupakan seorang jurutera, sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Dilema wanita. Kisah kali ini. Dihimpit cinta suami orang. Di sini kita berkongsi luahan hati, konflik dan kisah rumah tangga yang menjadi dilema buat wanita. Assalamualaikum Puan Kaunselor. Saya berusia 32 tahun dan merupakan ibu kepada seorang cahaya mata lelaki yang kini berusia 10 tahun. Saya bergelar ibu tunggal sejak 4 tahun lalu setelah bercerai dengan suami. Terus terang, saya yang minta untuk dilepaskan apabila saya dapati suami berlaku curang. Bukan sekali, bahkan berkali-kali. Yang terakhir, ia terjadi di depan mata saya sendiri dan juga anak tunggal kami. Saya tak dapat lagi menerima kecurangannya dan tekad mengundur diri. Sampai bila saya harus memaafkan dia walaupun dia tak serik untuk curang? Sampai bila saya nak seksa perasaan sendiri? Saya nekat. Saya rela bergelar janda pada usia 28 tahun. Anak ketika itu baru sahaja berusia 4 tahun. Mungkin sebab itu juga anak bersikap sangat protektif terhadap diri saya. Tak dibenarkan mana-mana lelaki mendekati saya sepanjang tempoh ini. Tinggal berdua dengan anak membuatkan hubungan kami sangat rapat. Dia seorang anak yang mendengar kata, Alhamdulillah, dan dia memahami situasi diri saya yang membesarkannya sendirian. Walaupun sakit hati dengan ayahnya, tetapi saya tak pernah pisahkan kasih sayang anak dan ayah. Saya izin ayahnya melawat dia bila-bila masa atau bawa dia bermalam di rumahnya. Cuma kadang-kala anak yang tidak mahu. Katanya kasihan mama sendirian di rumah. Dalam masa yang sama, bekas suami banyak kali memujuk untuk rujuk semula. Walaupun dia kini sudah pun berkahwin lain beberapa bulan selepas kami bercerai. Namun, mereka belum lagi dikurniai cahaya mata. Hati saya, jujur kata kaunselor, tertutup untuk menerima kembali. Cukuplah dia sekadar menjadi ayah kepada anak saya. Bukan ego, tapi saya rasa sudah cukup peluang yang saya berikan sebelum-sebelum ini. Reunion bersama sekolah tahun lalu telah membuka lembaran baharu dalam hidup saya. Saya kembali bersua dengan seorang rakan lelaki. Sebenarnya, sejak dulu lagi dia menyukai saya, namun tak pernah saya layan. Dia merupakan seorang jurutera, sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Pada mulanya, saya tak rasa apa-apa saat kami bertukar nombor telefon usai majlis. Namun, kami mula rapat dan setiap hari sering berbalas WhatsApp dan panggilan telefon. Saya melayannya sekadar kawan dan seronok bersembang dengannya kerana dia merupakan seorang pendengar yang baik. Hubungan kami menjadi semakin rapat apabila dia berpindah kerja ke negeri yang sama dengan saya. Dari situ, kami sering bertemu dan menjadi semakin rapat sehinggalah suatu hari ini, dia menyatakan rasa cintanya terhadap saya. Saya serba salah kerana dia merupakan suami orang dan selama ini pun saya dah cuba elak untuk jatuh cinta dengan suami orang. Saya tak nafikan bahawa saya juga ada menyimpan rasa suka dan sayang terhadapnya. Tapi apabila memikirkan status dirinya sebagai suami orang, saya tidak mahu digelar penyondol dalam rumah tangga. Sebersalah dibuatnya. Gadis KL 2019. Berat juga masalah kamu ni, gadis KL 2019. Saya tahu menjalani kehidupan di dunia ini kita akan melalui berbagai ujian. Masuklah puan. Bila saya membaca dengan teliti, masalah puan ni agak besar juga. Tapi sebelum itu tahniah kerana sudah berjaya keluar daripada
hubungan dahulu yang merupakan toksik tu, dalam proses kita membuat pilihan untuk memilih pasangan hidup, ada beberapa pertimbangan yang perlu Puan timbangkan dahulu. Dalam soal memilih jodoh ni, kita kena memberi perhatian lebih lah supaya kita tidak memilih orang yang salah. Yang pertama sekali, Puan boleh cuba untuk solat istikharah, memohon bahawa Allah membantu Puan untuk memilih jodoh yang terbaik. Dan yang kedua, Puan kena ingat, untuk pasangan hidup ni, kita kenalah memilih orang yang mampu hidup bersusah payah dengan Puan untuk sepanjang hayat Puan. Sebab at the end of the day, Puan penat-penat bekerja, Puan pulang ke rumah ke pangkuan suami. Jika memilih suami yang salah, bagaimanalah hidup Puan nanti? Dan yang ketiga, kalau lelaki yang merupakan kawan Puan itu serius dengan hubungan ini, biarlah dia yang memberitahu isteri pertamanya untuk menjadikan Puan sebagai isteri kedua dan keinginannya untuk berpoligami. Dan yang terakhir, Puan juga kena ingat, Puan bermula dengan kisah kecurangan. Betapa sakitnya hati Puan sebagai seorang wanita terpaksa berkongsi kasih sayang dengan wanita lain. Jadi, tempatkan diri Puan di kasut isteri pertamanya. Di saat Puan sedang bergembira dengan bakal suami baru, isteri pertama terpaksa bersedih di satu sudut itu. Wallahualam, semoga Puan dapat menyelesaikan masalah Puan dengan sebetulnya. Jika mempunyai sebarang masalah, konflik ataupun luahan hati, anda semua boleh sahaja DM kami di Facebook Mingguan Wanita dan juga Instagram Mingguan Wanita. Sekian sahaja, sehingga kita bertemu lagi di episod yang lain hanya di Dilema Wanita.